ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin, muslimat, tetamu-tetamu Allah Ta'ala yang dimuliakan, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Sama-sama pada malam yang mulia ini kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Ta'ala kerana kita sama-sama dipilih oleh Allah menyahut seruan yang diseru oleh muadzin, yang dipanggil oleh muadzin, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Marilah sembahyang, marilah menuju kejayaan. Alhamdulillah, Allah Ta'ala pilih kita semua pada malam ini dapat sama-sama menghadirkan diri kita, mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita semua ini diberkati, dirahmati dan juga diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua, itulah permohonan kita, permintaan kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah kita masih berada dalam suasana di dalam bulan yang penuh barakah. Setelah kita selesai menyempurnakan kefaduan puasa Ramadan, maka sekarang kita berada di bulan Syawal, bulan kejayaan, bulan kemenangan. Jadi yang pentingnya kita jangan menjadi orang hilang. Orang hilang yang kita gembar-gembur sekarang ini
pengumuman orang hilang. Ramai orang telah didapati hilang dari masjid setelah Ramadan. Kali terakhir dilihat ketika solat Idul Fitri. Mohon bantuan untuk bersama-sama mencari mereka yang hilang itu. Jika anda termasuk dalam kalangan mereka yang hilang itu, sila kembali untuk salat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Macam-macam dia ni ya. Yang ditunjukkan kepada kita sebagai dakwah, menterbiahkan kita untuk kita sama-sama menghadirkan diri kita. Kita tahu dalam suasana yang mana mungkin di kalangan keluarga kita, saudara mara kita yang masih bertandang ke rumah kita meraihkan hari yang penuh kebahagiaan, di bulan yang penuh kemenangan dan kejayaan. Okey. Jadi apa yang saya nak sampaikan dalam ruangan yang difahamkan kepada saya oleh pegawai Masjid Abidin ini, dia kata dalam satu slot, dia panggil satu slot kuliah maghrib bersama NGO sempena Aidil Fitri, Masjid Abidin, Masjid Negeri Terengganu, Kuala Terengganu. Maka dia menjemput saya untuk menyampaikan kuliah pada malam yang mulia ini. Di atas yang dilantik kepada saya Timbalan Pengusi Persatuan Pegawai Masjid Kerajaan Negeri Terengganu, iaitu pemantau. Ini baru kita tubuhkan Persatuan Pegawai Masjid Kerajaan Negeri Terengganu, pemantau, yang dipengusikan oleh Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Zulfa bin Abdul Samad, Imam Masjid Wakaf Tembesu. Jadi saya diberi sebagai Timbalan Pengusi Persatuan Pegawai Masjid Kerajaan Negeri Terengganu, iaitu pemantau. Ini rekah dia, pemantau. Jadi dalam suasana kita masih berada dalam bulan Syawal. Tak silap saya malam ni malam 13. Tu tak tahu? Tu. Kita ingat. Tak ingat berapa setahun. Kuat raya tak ingat apa. Berapa malam ni? 13 tak? 13 Syawal. Tadi 12. Setelah kita tergelam matahari terbenam, maka malam ni malam 13. Malam 13 Syawal. Jadi apa yang saya nak sampaikan pada malam ini, tajuk saya pada malam ini 6 hikmah. 6 hikmah puasa sunat 6 di bulan Syawal. Mungkin kita sudah, ada yang sudah, ada pun mungkin yang belum lagi. Dah, kalau sudah pun ada, kalau belum pun ada, dah start lagi. Okey. Jadi dalam ruangan yang terbatas di antara maghrib dan isya ini, saya ingin menyampaikan 6 hikmah puasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Di antara puasa ini, hikmah yang pertamanya, puasa sunat Syawal itu menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya di sini menunjukkan kepada kita hikmah yang pertama yang dapat kita ambil dari kita menyempurnakan puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Kita laksanakan dia dengan melaksanakan puasa Syawal, menunjukkan rasa cinta kita terhadap
perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kerana kalau kita tengok perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranil Karim, Allah taala telah berfirman di dalam Al-Quranil Karim dalam surah Ali Imran. Ini ayat yang sentiasa kita baca, yang kita biasa dengar. Di antara firman Allah taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Firman Allah taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, nescaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan kepada kita, bila kita melaksanakan puasa 6 hari dalam bulan Syawal, dengan kita melaksanakan kerelaan hati kita, keikhlasan kita, rasa cintanya kita kepada Allah, maka Allah taala menjaminkan kepada kita, bila kamu mengikuti, bila kamu ikut, maka kalau jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui firman Allah taala ini, melalui firman Allah taala, nescaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Kerana Allah taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ingat, kita manusia tidak sunyi daripada melakukan dosa. Banyak kita, bahkan kita bimbang dalam bulan Syawal, kita jaga dalam bulan Ramadan, jaga tak bercakap, tak molek, kerana takut puasa kita kurus, pahala tak ada. Bagaimana keadaan kita bulan Syawal? Kita jaga tak gitu? Ini persoalan muhasabah diri kita juga. Kerana matinya datang tiba-tiba kepada kita, tak tahulah. Semalam saya tengok dalam TV satu cerita, dia panggil cerita 2 kalimah mati. Cerita mati ke 2 kalimah? Orang ni mati, tengok muka mana. 3 kematian semalam digambarkan. Allahu Akbar. Ada ular, ada air di dagu. Sebenarnya nak jadi pengajaran kepada kita, walaupun cerita itu mungkin dah ia reka-reka ke apa ke, yang pentingnya sebenarnya kita kena lihat apa yang kita dapat pada cerita tersebut. Jadi kita dekat diri kita kepada Allah. Kita ingat, kita tak tahu mati kita lagu mana. Wallahu a'lam. Itulah selepas solat kita jangan tinggal doa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sudahkanlah kami dalam keadaan sebaik-baik kesudahan. Kita minta sudah dengan baik. Sudah dengan baik ini macam-macam lah kita boleh katakan. Boleh kita ucap 2 kalimah syahadah, boleh kita akhir kalam dengan la ilaha illallah. Itu harapan kita. Kita bulan alik masjid surah, pergi ke orang dengar dan sebagainya. Kita mengamalkan ibadah, mempertingkatkan lagi amal ibadah kita kepada Allah. Dah, dengan kita kemah molek ibadah-ibadah wajib kita, ibadah fardu kita, dan kita tambah pula dengan ibadah-ibadah sunat.
Kerana ibadah sunat dapat menampung pula kalau ada kecacatan pada ibadah-ibadah fardu kita. Itu yang kita nak. Dan kita memohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala memberi kepada kita kesudahan yang baik. Di antara hadis menyebut kalau kita dapat ucap la ilaha illallah, man akhiril kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya dapat la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk syurga. Ini harapan kita, niat kita, azam kita, permohonan kita kepada Allah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah, jangan kamu sudahkan kami ya Allah seburuk-buruk kesudahan. Ini kita bimbang. Dan macam mana nak buat gitu? Maknanya kita banyakkan istighfar kita kepada Allah. Kesilapan yang lalu, walaupun banyak kita lakukan kesalahan, kesilapan, kealpaan, yang pentingnya kita kembali kepada Allah, istighfar, memohon ampun. Biar dosa banyak orang kita banyak ustaz dosa saya, kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Dan kita jangan mengulangi dosa tersebut. Kita minta ampun dah kepada Allah Ta'ala. Sungguh-sungguh kita minta ampun. Kita munajat dalam bulan Ramadan. Kita bangun malam bertahajud. Kita bangun malam solat sunat. Benar, solat sunat taubat. Kita minta kepada Allah Ta'ala dengan kita berzikir, tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. Kita munajat memohon kepada Allah ampun. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita. Itu harapan kita. Dan mudah-mudahan kita kembali kepada Allah Ta'ala dengan keadaan yang baik, keadaan Allah Ta'ala redha kita, keadaan sejahtera kita kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala juga berfirman, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak ada guna lagi harta benda dan anak pinak, malaikat yang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Allahu Akbar. Nak balik dalam keadaan yang baik. Jadi nak balik dalam keadaan baik, 3 perkara kita kena ambil cakna benar-benar. Cakna apa ustaz ni? 3 perkara. Setiap anak Adam bila mati terputuslah semua amalan, putus habis, melainkan 3 perkara yang akan somo-somo sampai hari kiamat berjalannya pahalanya. Sadaqatun jariyatun, Allah, sedekah jariah. Kita infakkan pada masjid, kita infakkan pada balaraya, tempat fardu ain, orang belajar Quran, balasan belajar Quran. Ini yang kekal dapat pahala. Masjid kita ni infakkan tiang masjid. Tengok lama mana tiang ni, siapa buat tiang? Besar tiang. Saya tugas ni tiang ni dah macam budak putih gini, dia baru cak. Maknanya Allah Akbar, besar pahala dulu ni. Orang yang infak ni, kita nyandur dia budak ni. Tengok tak? Ni tempat kita duduk ni, masjid Allah. Orang semayang, ribu-ribu orang, macam-macam orang yang semayang dalam masjid. Yang kedua, ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat. Kalau gitu sedap ustaz duk ngajar sama. Kita pun ustaz mengajar anak kita. Kan kita dah ajar anak kita. Kita ajar anak kita iqra' ke, baca Quran ke. Kita ajar anak kita supaya jadi anak yang soleh, anak yang jujur.
Kita ajar tak? Ajar. Itu ilmu yang manfaat kita bagi. Dah. Dengan itu lahirlah yang ketiga pula, anak yang soleh, anak juruh soleh. Kita tambah dok juruh, berat lagi kita bila dok juruh. Kita tambah anak toleh, kita nak soleh. Kalau saleh tak jadi apa lagi? Anak saleh tak jadi. Kita nak soleh, juruh. Biar je nama saleh pun. Tak. Kita nak soleh. Yang ni soleh ni, dia buat amal ibadah kepada Allah. Dia tak tinggal puasa, zakat dia, haji dia, sembahyang bang tak tinggal. Kita tinggal anak yang begini, yang mendoakan kita, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dalam Quran sebut, bukan saya sebut ni, saya baca je. Yang tercatat dalam Al-Quran, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kita baca sama doa, kita ingat sama gaya kita walaupun kita ayah learning. Tak. Saya pun ada anak 5 orang. Tuan-tuan mungkin ramai lagi. Tak. Dulu masa duduk Masjid Putih tak ada lagi anak. Baru kahwin. Tak. Dah mula seorang je Masjid Abidin ni. Lepas tu pindah ke masjid lain. Tak. Mana Nabi tahu pada kita. Tuan-tuan mungkin lagi ramai lagi, 11, 12, 13, 16 ada. Kau mari bayar zakat saya baru ni 19. Ha? 19 tolak mak ayah, anak apa? Ha. 16. Ha. 19. 17. Lama mungkin 2 kot. 2000 kot. Saya tak tanyalah, saya tulis je. Malah nak tanya. Dah 16, 17, 18. Allah, ramainya. Nah, ini nak beritahu kepada kita, kalau seluruh anak kita tak ada anak yang soleh, Allahu Akbar, alhamdulillah, kita berada di alam barzakh, pahala datang semua kepada kita mencurah-curah. Ini hebat ni, 3 perkara tersebut ni. Inilah harapan kita. Okey, itu sedikitlah. Yang kedua, hikmah puasa 6 ni, biarlah kita tak puasa lagi, tak apa, kita ada niat malam ni, azam. Weh, lebih banyak. Sebab ada lagi. Ada berapa lagi? Malam ni baru 13, esok 13. Ada berapa hari lagi? Banyak lagi, boleh lagi. Nak puasa 6 hari. Boleh tak? Ke tak boleh? Ha, kena ada azam. Kita ada niat malam ni nak puasa, Allah Ta'ala beri dah 1 pahala. Kita buat pula puasa esok contoh, Allah bertambah-lambah lagi pahala yang Allah Ta'ala beri. 1 itu digandakan kepada 10 sekurang-kurangnya. Itulah sebut puasa sunat 6 Syawal akan mencukupkan pahala berpuasa setahun penuh. Kuanda gitu Ustaz, setahun penuh. Disebut di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Ayyub Al-Ansari, Man sama Ramadana thumma atba'u 6 min Syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Hadrat Muslim. Allahu Akbar, besar ni. Kita jangan pandang ringan. Dengar puasa sunat saja, sunat. Para ulama menyatakan bahawa berpuasa seperti setahun penuh asalnya kerana setiap kebaikan semisalnya dengan 10 kebaikan yang semisal. Tengok dia kata bulan Ramadan, puasa sebulan penuh Ramadan sama dengan berpuasa selama 10 bulan. Kenapa? 30 hari didarat dengan 10 dapat 300 hari bersamaan dengan 10 bulan. Dan puasa 6 hari di bulan Syawal sama dengan berpuasa selama 2 bulan. 6 darat 10, 62 bulan. Oi, besar kelebihan.
Saya sebut di sini sebab apa? Sebab ada peluang lagi. Tu saya sebut ni. Kalau tak ada peluang saya tak sebut dah. Ini sebab malam ni baru 13. Banyak lagi, dah lagi. Hak dah ambil lagi, dah lagi nak puasa ni. Tak? Nak puasa straight ke? Nak puasa selang-selang ke? Asal 6 hari dalam bulan Syawal cukup 6 hari. Hari ni puasa, esok rehat, lusa rehat, tulak puasa pula, rehat-rehat, lusa tubing puasa pula. Maknanya tak ada masalah. Kita nak 6 hari saja dalam bulan Syawal. Besar kelebihan. Nak ikut ke raya sama jamu. Hari ni ada jamu, esok ada jamu. Nah, awak jamu tu tak tahu-tahu puasa. Tu saya sebut, mana-mana pun saya sebut. Ra'ilah orang yang berpuasa. Jadi sekurang-kurangnya ra'i puasa macam mana Ustaz? Kita ra'ilah Isnin dengan kami, Rasulullah buat. Dah, sebab Isnin ni biasa orang puasa. Hari kami orang puasa. Hari-hari putih 13, 14, 15. Kita ra'i orang puasa tu dapat pahala dah. Kita tak puasa lagi. Nak jamak dah boleh ni, kita kena ra'i orang berpuasa. Ini hari disunatkan puasa, dapat pahala walaupun tidak puasa. Besar Islam beri kepada kita tau. Kan senang. Kita tak puasa dia, tapi sebab apa tak buat? Sebab saya nak ra'i orang puasa, tu tak buat. Kita buat air Rabu lah. Air Khamis kita tak buat. Kita ra'i orang puasa sunat. Ini sebenarnya. Ini orang pergi masjid surah, dia akan fikir tak boleh buat ni hari ni Isnin Khamis, kita ra'i lah. Supaya lama-lama lagi kita pun dapat sama-sama puasa Isnin Khamis 13, 14, 15. Kali puasa yang akan datang pula puasa ni, puasa Arafah. Dah lama dah puasa Arafah pula dekat Raya Haji, Yaumul Arafah. Lepas Raya Haji puasa sambut tahun baru pula, puasa Muharram, Ashura. Banyak puasa. Kalau kita boleh ambil tu, kita jaga puasa, buat dah gitu, alhamdulillah. Walaupun kita tak dapat Isnin kami, berat nak start. Kita ambil dulu puasa Ashura pula lagi. Puasa hari Syawal ni kita ambil. Dah ambil rugi. Kita pun tak tahu Syawal akan datang temu tak kita. Saya pun tak tahu ni Syawal akan datang temu tak. Cakap walaupun tuan-tuan tengok saya muda lagi, tak kira muda ni muda ke lama ke tak kira. Siapa masa itu nak beritahu kepada kita. Jadi kita kena siap diri kita. Siap macam mana? Sekadar yang kita ada depan kita ada kelebihan fadilah yang sunat pada kita, kita ambil peluang. Ambil peluang. Bila lagi kita nak ambil peluang? Ni pun Syawal dah habis lagi, kita ambil peluang. Saya pun mengajak diri saya mengetuk juga diri saya supaya saya ambil peluang. Jangan saya hanya pandai cakap saja, pandai suruh, tetapi saya dah ambil peluang. Rugi saya. Khabar korang gini-gini, tapi tukar khabar tak buat, rugi. Saya tukar camping, tukar khabar kelebihan-kelebihan, ustaz dah buat stabuk, rugi. Kalau tahu tu puang-puang, tuang-tuang puak, alhamdulillah. Kita jaga ni amal sunat ni. Jangan kita lepas peluang. Puasa sunat Syawal seperti halnya salat sunat rawatib yang dapat menutup kekurangan dan menyempurnakan ibadah yang wajib. Tengok tu saya sebut tadi. Yang dimaksudkan di sini bahawa puasa Syawal akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada pada puasa wajib di bulan Ramadan. Sebagaimana salat sunat rawatib yang menyempurnakan ibadah salat wajib. Macam semayang kita sebelum Isyak 2 rakaat, lepas Isyak kita semayang 2 rakaat sunat rawatib tadi, menampung solat fardu kita. Mungkin nak bagi catatan tadi, kemungkinan pada kekurangan kekhusyukan kita. Kita malam membuat khusyuk ni akad takbir saja main ingat dah. Main ngata dah. Tak tiba habis sembahyang, Allah habis dah sembahyang. Sekejap ingat masa. Sebab apa? Sebab kita banyak ingat. Dah lihat kan kita
Tak, kelemahan pada kita. Jadi kemungkinan itu akan mendorong supaya sunat kita ada menampung, menambah pahala fardu kita. Allahu Akbar. Kelebihan tu macam puasa sunat juga. Puasa kita mungkin dalam bulan Ramadan ada kekurangan. Puasa kita dapat menjaga dan menahan diri daripada makan dan minum, tetapi ada Rasulullah sebut. Rasulullah sebut apa? Begitu ramai orang yang berpuasa mendapat lapar dan dahaga. Puasa dia sah, tetapi pahala. Kekurangan ini kemungkinan puasa sunat kita akan menampung puasa fardu kita. Itu penting. Jadi kita jangan pandang mudah perkara ini. Melakukan puasa Syawal merupakan tanda diterimanya amalan puasa Ramadan. Jadi orang yang betul-betul menjaga puasa Syawal pula, maka ini menunjukkan bahawa ada kesan puasa Ramadan dia. Nak nampak ada kesan tak ada kesan pada puasa Ramadan, dia rasa lagi lepas tu Ramadan masuk Syawal ada lagi ni, dia berasa buat. Dia akan rasa buat. Menjadi kepada diri dia tadi, dia melakukan puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Harapan dia kepada Allah, amalannya tadi kepada Allah, keikhlasannya kepada Allah. Kalau kita tengok bagaimana dikatakan di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya, dan di antara balasan kejahatan, kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Tafsir Ibn Kathir. Adapun orang yang melakukan puasa Ramadan dan mengerjakan salat hanya di bulan Ramadan saja, maka orang seperti ini berarti telah menghina agama Allah. Sebahagian salaf mengatakan seburuk-buruk kaum adalah yang mengenal Allah SWT, rajin ibadah hanya pada bulan Ramadan saja. Ini yang kita bimbang. Takut kita sungguh bulan Ramadan saja, bulan lain kita tak ambil, heran. Jadi untuk kita menjadikan kesan yang terbaik pada bulan Ramadan, bila mana kita keluar daripada bulan Ramadan, kita masih lagi melanjutkan lagi buat sehingga apa? Sehingga akhir hayat kita, sehingga kita meninggal dunia. Itu disebut dia sehingga kita Allah Ta'ala mohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala sudahkan kita dalam keadaan husnul khatimah, kebaikan kesudahan. Itu yang penting. Yang kelimanya, melaksanakan puasa Syawal adalah sebagai tanda rasa syukur kita di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang perlu disyukuri iaitu nikmat ampunan dosa yang begitu banyak di dalam bulan Ramadan. Tengok dalam bulan Ramadan Allah Ta'ala, Nabi bersabda, man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa-siapa yang menghidupkan Ramadan, mendirikan malam Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosanya yang lalu. Jadi dalam bulan Syawal pun dia buat juga, dia mengingatkan Allah Ta'ala mengampunkan dosa. Ini peluang yang baik kepada kita. Sehingga baginda ditanya oleh Aisyah, wahai baginda, wahai Rasulullah, sebab apa kamu lagi melakukan amal sehingga kamu menghidupkan malam, tak tidur, sehingga bekok kaki berdiri munajat dalam solat, sedangkan baginda dosa yang akan datang, dosa yang lepas diampunkan oleh Allah Ta'ala, terpelihara daripada melakukan dosa. Lalu Rasulullah menyebut, afala uhibbu an akuna abdan syakura, tidakkah aku senang menjadi hamba yang bersyukur. Jadi kita kena buat beki amalan kita, kita kemah lagi dalam bulan Syawal ini dan seterusnya sehingga akhir hayat kita. Bukan sekadar kita kata bulan Ramadan kita bersungguh-sungguh
dengan berqiyamul lail, kehadiran kita ke masjid bersungguh-sungguh. Tetapi bila selesai bulan Ramadan, ramainya orang hilang. Kena cari semula. Hilang apa? Tak. Jadi kita tak boleh hilang diri kita. Buat dalam ni memanglah alhamdulillah Allah Taala kurniakan kita mari semua dapat hadis semua ke masjid. Bukan sekadar masjid kita ini, masjid Abidin, mungkin kita pergi masjid-masjid yang lain. Alhamdulillah. Bagaimana kita fikir juga, jangan cara jauh lah. Kita jangan fikir jauh, kita fikir anak-anak kita. Awak-awak kat mana? Anak-anak kita kat mana? Anak-anak kita kat mana? Kita molek dah kat masjid. Kerana tak lepas. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, okay? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Peliharakanlah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Kita alhamdulillah berada di Masjid Abidin, isteri kita bersama. Kat mana anak kita? Kita tu garik lagi. Ada tak anak kita di rumah? Kat mana? Kat mana? Ke dekat pada mula lagi? Ke dekat saya berkafi lagi? Ke dekat cuci cerita. Itu perlu kita lihat. Kita memang takut anak kita tak solat, kita kena paksa anak kita. Kita okey alhamdulillah solat di masjid. Bagaimana anak kita? Persoalan yang besar saya nak sebut di sini, anak kita yang telah mencapai baligh dan balighah. Mana besar dah lah anak dara, anak tuna kita. Anak tuna dan anak dara kita kat mana? Kat mana? Cuba kita lihat, cuba kita renung malam ni. Kalau anak kita dekat universiti, tolong telefon ke dia, tanya khabar, bagaimana solat kamu. Terus tanya hal lain. Ni saya tanya PT, cukup dak. Tanya mayang dulu, mayang dak mu ni dulu. Dokey mayang dak. UK atau Facebook atau WhatsApp. Boleh cerita semayang nak sana. Itu sebenarnya. Sebab apa? Kita nak lahirkan anak yang soleh, anak yang solehah. Okey? Yang terakhirnya, melaksanakan puasa Syawal menunjukkan ibadah yang berterusan dan bukan ibadah yang bermusim. Maknanya kita sentiasa bila ada kesang tak di Ramadan, kita puasa dalam bulan Syawal, dia akan menyebabkan kita ni tak pilih musim puasa. Kita terus lagi dengan puasa sunnah, dengan amalan-amalan sunat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang sempat saya menyebutkan dalam pertemuan yang begitu ringkas. Okey? Jadi 6 hikmah kita menunaikan puasa 6 dalam bulan Syawal. Jadi jangan kita lepas peluang. Kalau kita tak puasa lagi, kita pakaklah. Kita pakak puasa, ajak anak-anak kita, ajak isteri kita berpuasa bersama. Dan juga menjadi kebaikan kepada dia apa? Boleh dia niat ganti puasa terus dengan puasa sunat Syawal. Kita pun puasa sama dengan anak-anak kita. Jadi dia pun dapat ganti puasa. Tak susah-susah dia nak ganti di hari-hari yang lain. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah bersama kita ada seorang saudara Muslim. Okey, saudara kita yang mana dia memohon kepada kita supaya berdoa kepada dia dalam program dia menjelajah masjid-masjid. Okey, saudara Sufian. Yang belakang sana yang berpakaian begitu, dia saudara baru. Dan saya pun berjumpa dia beberapa program dengan saudara baru. Jadi dia betul lah temu saya malam ni. Dia kata ustaz tolong doakan dia keselamatan dalam perjalanan, dalam dia berekspedisi ni lah dipanggil, dalam keadaan yang seorang tu, perjalanan yang solo, bukan beramai-ramai. Dia jelajah masjid, surah, ada mengajar, dia berhenti dan mengajar. InsyaAllah setakat itu saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.